Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suryati binti Abdul Hamad. Pada hari ini saya ingin menceritakan mengenai salah satu etnik di Sabah daripada 37 etnik dan 217 sub etnik, yaitu etnik Dumpas. Sejarah dan latar belakang etnik ini. Nama Dumpas diambil sempena peristiwa hakisan yang berlaku di tebing sungai di penempatan awal mereka. Dalam bahasa Dumpas, fenomena ini dinamakan sebagai I-Dumpasan atau I-Dampasan, dan bermula dari peristiwa itulah penduduk menamakan kawasan tersebut sebagai Dumpas. Etnik ini merupakan salah satu dari suku kaum Dusun atau Dusunik, yang mana ianya banyak mengalami asimilasi dengan suku lain melalui perkawinan campur seperti suku kaum Sulu. Penempatan etnik ini terdapat di sekitar sungai terusan, yaitu di Kampung Terasa, Kampung Bakong-Bakong, Kampung Tebidong-Bidong, Kampung Rancangan Nango, dan Kampung Ganajati dalam daerah Telupit. Namun begitu, terdapat sebilangan kecil dalam kalangan etnik ini menetap di daerah-daerah lain seperti Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, dan Kina Batangan. Dari segi ekonomi, suku kaum ini kebanyakannya menjadi nelayan karena mereka berumah di tebing-tebing sungai, bagi memudahkan mereka memungut hasil laut seperti ikan, ketam, siput, udang, dan sebagainya. Hasil tangkapan yang mereka peroleh akan dijual di sekitar perumahan, ataupun mereka akan pergi ke kawasan pekan untuk menjualnya ataupun menukarnya dengan barangan keperluan seperti beras, ubi, gula, dan lain-lain. Etnik ini juga turut bercocok tanam bagi memenuhi keperluan harian mereka untuk melangsungkan hidup, kerana kawasan penempatan mereka mempunyai tanah yang subur serta sesuai untuk tanaman seperti padi, ubi manis, tebu, dan sayur-sayuran. Adat semasa bersalin, apabila si istri melahirkan anak tanpa suami di sisi, maka suami yang pulang ke rumah tidak boleh menggunakan tangga untuk naik ke rumah, namun hendaklah memanjat melalui tiang atau sokongan. Hal ini bagi mengelakkan si anak akan kumaus, yaitu mengambil hati, kerana bapa tiada untuk menyambut kelahiran anak. Dari segi adat pembagian harta, jika ayah masih hidup, maka si ayah yang akan membagikan harta kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya jika si ibu yang masih hidup. Anak kandung yang tidak tinggal dengan ibu bapa dari kecil tidak boleh menuntut hak warisan kecuali mendapat ihsan daripada saudara mara. Anak yang tidak bertanggung jawab terhadap ibu bapa dan adik-beradik sejak kecil tidak berhak menerima sebarang harta warisan. Dari segi pantang larang pula, yaitu pantang larang semasa bersalin, suami tidak boleh melantak paku bagi mengelakkan istri sukar melahirkan anak atau senengan. Suami juga dilarang menyembelih, dan apabila berlaku gerhana, si istri hendaklah dimandikan dan dirambat agar mudah bersalin. Dari segi pantang larang makan, bahan makanan seperti rebung, betik, jantung pisang, limau nipis, kulat, dan daging tidak boleh dicampurkan dalam satu makanan, kerana dikhawatirkan orang yang memakan makanan tersebut akan mendapat penyakit seperti ruam, kudis, bisul, dan demam. Apa yang menarik mengenai suku kaum ini yaitu dari segi pakaian tradisional. Seperti etnik lain, etnik Dumpas juga mempunyai pakaian tradisi tersendiri yang menjadi salah satu daripada warisan budaya mereka. Pakaian tradisional seperti aksesori ini terdiri daripada pakaian lelaki dan pakaian wanita yang mempunyai nama-nama tersendiri dan hanya dipakai pada majelis-majelis tertentu. Pakaian lelaki terdiri daripada seruai, tarok balanga, telungas, keris yawan lampah, bebutolan. Manakala antara pakaian wanita pula baju kurung, seket, subang, sudai, loket mandapun. Dari segi makanan tradisional pula, etnik Dumpas mempunyai pelbagai jenis makanan tradisi yang masih digemari dan dapat menjadi salah satu tarikan bagi suku kaum ini. Antara makanan yang masih popular dalam kalangan etnik ini sehingga kini ialah tinudek, pudu marang, tiwak debur, tinai metulang. Dari segi tarian pula, tradisi kaum Dumpas yang dikenali sebagai tarian suaan yang ditarikan mengikut rentak tegungguk. Penari terdiri daripada pasangan lelaki dan perempuan sama ada 2 hingga 5 pasangan. Tarian ini biasanya digunakan semasa majlis perkawinan, pertunangan, perayaan menuai, dan sebagainya.
Secara kesimpulannya, kewujudan pelbagai etnik di Sabah dapat menjadikan negeri ini sebagai salah satu negeri yang harus dikunjungi oleh para pelancong sama ada dari dalam ataupun luar negara. Saya berharap agar video yang saya kongsikan kepada penonton mengenai etnik Dumpas ini dapat membantu individu serta komuniti masyarakat dalam menambahkan lagi pengetahuan mereka mengenai etnik ini. Sekian, terima kasih.